Baik. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah bab tauhid pada malam ini, yang kita baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil kiram. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi asanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bala bencana yang akan terjadi tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi mengenai kepada semua orang bermakhluk. Dan ketahui olehmu sungguh Allah Ta'ala itu maha keras, maha pedih balasan siksaan azabnya, insyaAllah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihuddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala dengan kebajikan, dia saya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifadh istifadah wa hasanat tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ila hari ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa urqubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil tuan-tuan imam, bismillahirrahmanirrahim tuan Bilal, tak lupa juga tuan siap kita, kemudian tuan urusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, tuan haji, tuan hajah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah yang penting, itulah bab tauhid ataupun akidah. Mudah-mudahan sama-samalah kita menghayati pengajian kita. Jangan di kalangan kita ni ada yang berborak, cerita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan-amalan soleh kita kerana berada dalam pengajian ilmu. Jadi malam ini kita berada di muka surah 50 Apa? 50. Dan setengah daripada barang yang berwaham, tu kan? InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh semak. Yang terjemahan dia tu, terjemahan dia muka surah apa ya? 137. 137.
baris yang atas lah. 137 bagi atas. Bukan atas sekali, bawah sikit. Dan setengah daripada barang yang beri waham. Gitu. Untuk yang terjemahan lah. Yang ada kitab Arab, kitab Jawi, buka lah kitab Jawi. Ada kalau kita ni kadang gamai, tak boleh baca Jawi. Sejawi tak boleh. Lagi Arab, kan? Tak apalah, buka lah yang Rumi tu. Dapat juga manfaat, insya-Allah. Baik. Kita masih lagi dalam pembahasan nas-nas mutasyabihat. Nas ataupun Al-Quran atau hadis yang mutasyabihat. Ada hadis ataupun nas yang kesamaran, yang tak jelas maknanya lah. Mana ada dua pandangan, itulah sama ada pandangan daripada ulama khalaf ataupun salaf. Salaf ataupun khalaf. Yang mana salaf ni lebih kepada tawakuf ataupun tauhid, penyerahan dirinya mereka kepada Allah. Ayat-ayat mutasyabihat ni mereka serahkan pada Allah. Kami tak tahu maknanya, serah pada Allah. Tapi ulama khalaf mereka mentakwilkan. Takwilkan yang mana yang layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan setengah, apa kata musannaf, dan setengah daripada barang yang beri waham pada berupa, itu barang yang meriwayat akan dia oleh Imam Ahmad dan Syaikhaini wa Syekh Bukhari dan Muslim. Dan setengah daripada barang yang memberi waham pada berupa, Allah Ta'ala berupa, Allah Ta'ala berupa, berwajah dan sebagainya. Itu barang yang meriwayat akan dia oleh Imam Ahmad dan Syaikhaini dua Syekh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Inna rajula daraba abdahu panahahu Nabi SAW. Wa qala inna Allah Ta'ala khalaqal Adam ala suratihi. Maksudnya bahawa seorang lelaki memukul, ia akan hamba dia. Ada seorang lelaki memukul hambanya. Anna rajulan daraba abdah. Ada seorang lelaki dia pukul hamba dia. Fanahahu Nabi SAW. Lalu ditegah akan dia oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Nabi pun bersabda, apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala khalaqal Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencipta akan Nabi Adam alaihissalam ala surati, di atas rupanya. Rupanya Allah. Di atas rupanya Allah. Kau Paris, bandar dan ada kau ada. Dari mana? Ada program? Okey. Member budak jabatan. Baik. Jadi apa kata Nabi? Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan dia akan Nabi Adam itu atas rupanya. Rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berupa. Jadi ini nas yang mutasyabihat lah. Nas yang sama-sama. Tak jelas apa maksudnya. Baik, kita lihat pada ulama salaf berkenaan nas ini. Maka ahlus salaf berkata, oleh mereka itu bermula rupa itu tiada kami ketahui akan dia. Nampak? Jadi apakah maksud dari rupa dalam hadis ini? Ulama salaf kata kami tak tahu apa makna rupa dalam hadis ini. Dan khalaf berkata mereka itu bermula murad ataupun maksud dengan rupa itu sifat daripada sama, sifat daripada sama dan basar dan ilmu dan hayat. Hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka iaitu atas rupa sifat pada jumlah sahaja. Atas rupa sifat daripada sudut jumlah. Itu maksud yang ulama salaf boleh takwilkanlah kepada makna rupa itu. Kan makna rupa hakiki macam rupa kita, rupa makhluk. Makhluk ada rupa, berwajah, kan? Ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, lidah dan sebagainya. Jadi maksud rupa itu sifat daripada sama, mendengar,
asar, ilmu dan juga hayat Allah Subhanahu wa taala, terdiri pada sifat-sifat ma'ani, maka iaitu rupa atas rupa sifat pada jumlah sahaja. Dan jikalau adalah sifat itu qadim, dan jikalau adalah sifat Allah Ta'ala itu qadim, dan sifat manusia itu adalah baharu sekalipun. Yang kita faham makna sifat Allah Ta'ala ni qadim. Sifat manusia ni baharu, rupa manusia kan, rupa Allah ni qadim. Dia tetap qadim walaupun dia berupa. Tapi makna rupa tu kata ulama salaf, kami tak tahu makna rupa. Kalau ulama khalaf, rupalah. Rupa yang mengandungi sifat sama, mendengar. Rupa yang mengandungi sifat basar, melihat. Rupa yang mengandungi sifat ilmu, ada ilmu. Dan rupa mengandungi sifat hayat, hidup. Ni istilah hidup. Allah Ta'ala hidup. Tak hidup macam mana? Kan? Mustahil lah Allah Ta'ala boleh melihat tanpa hidup. Mustahil Allah Ta'ala boleh mendengar tanpa hidup. Mustahil Allah Ta'ala ada ilmu tanpa hidup. Mana 4 benda ni dekat dengan di antara satu sama lain. Dan jika adalah sifat Allah Ta'ala itu qadim, memang Allah Ta'ala sifat qadim, dan sifat manusia itu pun baharu sekalipun. Dan ini dibenarkan atas bahawa dhamir pada suratahu itu kembali atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibina, mana dibina diasaskan kalau seandainya dhamir pada suratahu itu kembalinya kepada Allah. Dhamir suratahu, hu tu ganti nama diri dhamir lah. Kalau tentang belajar tentang tentang bahasa Arab kan, setiap isim tu dia boleh digabungkan dengan dhamir. Kalau PN biasanya dhamirnya tu mustatir, dhamirnya tersembunyi. Contohnya fa'ala dalamnya ada huwa, nasara dalamnya ada huwa, mana dhamir mustatir lah. Kalau isim biasanya dhamirnya dikeluarkan. Macam suratahu, asalnya surah hu, maka dikombinkan jadi suratahu. Rupanya Allah. Bila kita terjemahkan nya tu maknanya nya tu ganti nama diri lah, ganti nama diri kepada Allah. Disebut oleh musannaf sini. Dan ini dibenarkan atas bahasanya dhamir ataupun ganti nama diri pada suratahu itu kembalinya atas Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ganti nama diri ni dan biasanya boleh kita tasrif. Contohnya suratahu, suratahuma, suratahum, surataha, suratahuma, suratahunna, surataka, suratukuma, suratukum, suratuki, suratukuma, suratukunna, surati, surana, surati, surana, rupa aku, rupa kami. Dia sama lah macam minhu kan, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna, minni pada aku, minna pada kami. Mana setiap isim tu bila dikombinkan dengan dhamir kan, namanya dhamir yang bersambung, dhamir muttasil, sambung kan. Jadi boleh kita tasrifkan lah gitu. Kita ingat ngapa lah ataupun nasara. Nasara, nasaru, nasran. Dalam nasara ada huwa. Nasara ada alif, dalamnya ada huma. Nasaru, dalamnya ada hum. Nasara, nasara, nasaru. Nasarata, nasarna, nasarta, nasatuma, nasatum, nasati, nasatuma, nasatuna, nasartu, nasarna. Nasartu, nasarna. Kami bantu dan kami tolong. Aku tolong dan kami tolong. Mana dalam mana setiap PL itu dia ada ganti nama diri, sama ada dia tersembunyi dalam dia ataupun dikeluarkan. Baik, dan ini dibenarkan atas bahasanya dhamir pada suratahu itu kembali atas Allah Ta'ala. Dan dengan dalil riwayat yang lain daripada riwayat yang dahulu itu, iaitulah seperti hadis yang lain
Fa inna Allah Ta'ala khalaqal Adam ala surati Rahman. Fa inna Allah Ta'ala khalaqal Adam ala surati Rahman. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Adam itu di atas rupa Ar-Rahman. Di atas rupa Ar-Rahman. Ini pun termasuk mutasyabihat lah. Kan? Mana kata-kata yang tak jelas apakah maksud dengan rupa itu, rupa Ar-Rahman itu. Dan setengah ulama menjadikan ia akan domain pada surah Tahu itu kembali ia atas saudaranya yang disarihkan dia pada tariq atau jalan yang meriwayatkan dia oleh Imam Muslim dengan lafaz, mana contohnya lafaznya seperti fa iza qatala ahadukum akhahu falyajtanib alwajha fa inna Allah Ta'ala khalaqal Adam ala suratihi. Maksudnya fa iza qatala ahadukum, apabila membunuh salah seorang kamu, akhahu akan saudaranya, falyajtanib wajhah, maka naklah dijauhkan akan muka. Jangan pukul di muka, jangan tumbuk di muka. Dia kata iza qatala ahadukum akhahu, apabila membunuh salah seorang kamu akan saudaranya, falyajtanib alwajha, maka naklah jauhkan bahagian muka. Jangan pukul kat muka, jangan ketuk kat muka. Tapi itu bila biasa sasaran lah. Biasa sasaran orang nak pukul ni biasa kat muka lah. Malahan ada pula acara bertumbuk kan. Gusti ke tinju ke biasa sasaran muka lah kan. Dia dah jadi acara dalam sukan. Okey. Tapi sebenarnya kita ditegah daripada pukul muka. Kita juga kalau kita nak pukul anak kita degil, dogi mona kan, batat. Payah nak dengar cakap orang. Jadi kita pukul lah dia kat muka. Tak sesuai lah. Jangan pukul kat muka lah. Pukul lah ke bahagian lain. Macam tu. Dan jangan pukul sampai patah pula. Anak kita sendiri apa nak pukul sampai patah. Kerana cacat pula kan. Satu hal pula. Baik. Katanya, maka apabila membunuh oleh seorang kamu akan saudaranya, maka naklah menjauh ia akan mukanya. Maka bahawa Allah Ta'ala menjadikan dia akan Adam itu atas rupanya Allah. Allah Ta'ala menjadikan Adam itu atas rupanya. Nya tu kembalinya pada Allah Ta'ala. Rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So jangan pukul di muka. So apakah maksud rupa Allah itu? Ini yang menjadi perbahasan ulama khalaf dan salaf. Jadi ulama salaf kata rupa tu kami tak tahu pun mana rupa. Tafsir serah pada Allah Ta'ala sendirilah mana rupa. Sedangkan ulama khalaf tadi mereka mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila adalah seperti demikian itu, maka sayugianya mana sepatutnya muharramatun, dihormatkan akan dia dengan memelihara akan mukanya. Maka oleh itu maka dihormatlah, kena hormatlah akan saudara kita kan, peliharalah mukanya, jangan pukullah kat muka. Tapi kalau orang kata orang dah tak boleh kawal diri dia pukullah kawan lawan dia pada muka. Itulah sasaran paling penting kan. Okey. Dan dengan muka lah biasanya kalau dalam tinju tu ataupun gusti kan, yang kabib masuk tu lah. Gusti apa nama tu? Yang bergumpal-gumpal tu lah. Gumpal bertumbuk tu kan. Yang kabib masuk tu. Biasalah sasaran muka lah. Muka kan. Sekali kena kat muka, musuh boleh KO. Tumbang kan. Boleh pukul kat muka. Kalau pukul kat lain kadang dia tak tumbang lagi. Tapi kalau pukul kat muka, terajang kat muka, libas kat muka, biasanya boleh terus pensan. Kan? Boleh tergolek gitulah. Itulah sasaran muka ni. Muka ni penting lah. Kena jagalah. Tapi sebabkan oleh sukan, macam mana sebenarnya tak boleh pun. Tapi tak benar kan pukul kat muka. Baik. Itu tadi berkenaan dengan rupa.
Dan setengah daripadanya barang yang beri waham beranggota. Setengah daripadanya barang yang memberi waham, beri waham. Waham ni maknanya sesuatu yang kata 50-50 lah, 50-50 teman waham. Kan? Beri waham kita ataupun syak kita. Tapi lebih kepada waham ni, lebih kepada 25% keyakinan kita teman waham. Kita ragu, boleh juga kita katakan ragu, tak jelas, mana waham tak jelas, apakah makna dia. Dan setengah daripada barang min waham beranggota, itulah seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika. Nampak? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekal olehmu dan kekal oleh kamu Tuhan engkau. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Tuhan engkau. Kekallah wajah Allah. Allah Ta'ala berwajah, bermuka. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Artinya bermula tangan Allah Ta'ala itu di atas tangan mereka itu. Dan lagi hadis, apa kata hadis? Inna quluba bani Adam kulluha kaqalbin wahid baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam itu semuanya seperti hati yang satu di antara dua jari. Di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Allah Ta'ala berjari. Ini termasuk nas mutasyabihat lah, tak jelas. Inna qulubu abani Adam, sesungguhnya hati anak Adam itu kulluha semuanya kaqalbil wahid, sama seperti hati yang satu, baina di antara asbi'aini, di antara dua jari, min asabi rahman, daripada jari-jari Ar-Rahman. Ini pun termasuk nas mutasyabihat. Artinya bahawa segala hati anak Adam sekaliannya seperti hati yang satu antara dua jari, dua anak jari daripada segala anak jari Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Maka bermula salah. Okey, salah berkata mereka itu bagi Allah Ta'ala itu muka. Bagi Allah Ta'ala itu muka dan tangan dan segala anak jari. Tak tiada kami ketahui akan dia maknanya. Kata ulama salah, ya, betul Allah Ta'ala bermuka, Allah Ta'ala bertangan, betul Allah Ta'ala ada anak jari, tetapi kami tak tahu pun apa makna sebenarnya rupa bertangan jari ni. Semana mereka tafwid serah daripada Allah, serah kepada Allah apakah makna Allah Ta'ala berjari, bertangan dan sebagainya. Baik, kemudian bagaimana pula khalaf? Dan bermula khalaf berkata mereka itu bermula murad ataupun maksud daripada muka itu zatnya Allah. Jadi maksud dengan muka itu ialah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan murad dengan tangan itu kudrah Allah. Maksud dengan tangan itu ialah kudrah Allah. Dan murad mana maksud daripada katanya antara dua anak jari daripada segala anak jari Rahman itu, iaitulah antara dua sifat daripada segala sifatnya Allah, dan dua sifat itulah kudrah dan iradah. Maksud dengan jari itu, dua jari Ar-Rahman itu makna antara kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mentakwilkan dengan makna kudrah dan iradah. Mereka takwil dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk menyucikan Allah, mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala jangan diserupakan seperti makhluk. Jangan nanti orang kata, oh Allah Taala berjari macam jari kita. Oh Allah Taala bertangan sama macam tangan kita. Tangan kita kan ada kulit semua, ada jari kan. Ada kuku, ada ruas. Kalau jari kita kan ada ruas kan. Ada ruas, boleh bengkok-bengkok je. Oh, Allah Ta'ala pun bertangan, berjari, boleh bengkok-bengkok macam tu. Allah Ta'ala berkuku, kuku dia boleh panjang, boleh pendek kan. Jadi makna itu dah mentasbihkan, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk.
Sedangkan Maha Suci Allah Ta'ala daripada serupa dengan mana-mana daripada makhluk ini. Tuan. Baik, ulang semula. Dan bermula khalaf. Khalaf berkata mereka itu bermula murad ataupun maksud dengan muka itu, iaitu zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dan maksud dengan tangan itu ialah kudrah Allah. Kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan murad dengan katanya antara dua anak jari daripada segala anak jari Rahman itu, iaitulah antara dua sifat daripada segala sifatnya Allah Ta'ala. Dan dua sifat itu ialah kudrah dan iradah Allah. Kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan? InsyaAllah. Latifah, satu latif. Ni istilah dalam kitab lah. Latif ni maksudnya kelembutan. Allah Ta'ala kan ada salah satu daripada nama Allah Ta'ala Latif. Istilah ni satu istilah yang digunakan pakai dalam kitab lah. Latif. Satu latif ataupun satu bab. Oh, ni satu bab ataupun ni ada satu masalah ke? Ni masalah sini satu masalah, ni satu nok, satu cabang ke, satu pasal dan sebagainya. Sama jugalah dengan latif ni. Gitu. Baik. Apa kata yang disebut dalam latifah? Telah bertanya oleh Imam Sya'rani akan syekhnya, gurunya yang bernama Al-Khawas. Nama gurunya Al-Khawas. Apa katanya? Okay. Kerana apa mentakwil oleh ulama akan yang memberi waham yang jatuh pada syarak? Ini persoalan dia kata. Kerana apa mentakwil oleh ulama akan yang memberi waham yang jatuh pada syarak? Kenapa duk sibuk nak takwil-takwil ni? Dalam bab agama ni, dalam nas-nas mutasyabihat ni, kenapa ulama khalaf dia kata kenapa takwil? Tak takwil kan senang. Letak je makna yang sesuai. Tak payah tak takwil apa-apa. Ni ada persoalan lah. Kerana apa? Dia kata kerana apa ataupun kenapa? Mentakwil oleh ulama akan yang memberi waham yang jatuh pada syarak. Jadi ayat-ayat yang memberi waham yang tak jelas ni kenapa nak takwil-takwil dalam bab agama? Dan tiada mentakwil oleh mereka itu akan barang yang memberi waham yang jatuh daripada wali Allah. Kenapa dalam kes-kes berkenaan dengan wali Allah Ta'ala ni kenapa kita tak takwilkan? Benda-benda yang berhubung kait dengan wali Allah kan, kenapa tak takwil? Tapi nas syarak ni kenapa nak takwil? Macam tu. Maka menjawab dia kata, jikalau insaf oleh mereka itu nescaya mentakwil oleh mereka itu akan yang jatuh daripada wali itu dengan yang terlebih aula, kerana bahawasanya ma'zur dengan dhaifnya. Ma'zur ataupun lemah dengan ma'zur ni lemah lah. Dhaif pun lemah juga kan. Ma'zur yang diuzurkan dengan dhaifnya, dengan lemahnya, segala ahwal hadrat. Segala ahwal hadrat bersalahan syarak, maka bahawasanya ia mempunyai makam yang teguh. Bersalahan syarak, maka bahawasanya ia mempunyai makam yang teguh. Dan terkadang dikata bermula syarak itu seyogianya memelihara atas yang jatuh daripadanya barang yang sedapat-dapatnya, kerana bahawasanya ia ikut akan dia. Dan tiada seperti demikian oleh wali. Jadi kenapa dia kata kenapa dalam kes benda-benda mutasyabihat dalam bab wali ni kenapa kita tak takwil? Lu diam macam tu je. Sedangkan nas-nas yang berkenaan ayat Quran hadis kan, dalam bab syarak ni kenapa kita kena takwil? Dia kata dia kata boleh je takwil. Dia kata dalam bab wali ni kalau nak takwil pun. Tapi sebenarnya kalau kita nak tahu dalam bab kes-kes wali, contohnya wali Allah Ta'ala ni boleh terbang di udara ke, boleh jalan atas dan sebagainya, sebenarnya membazir masa je. Dia kata sebab benda tu tak jadi syarak. Benda tu tak jadi syarak, tak jadi hukum. Jadi kita tak perlu nak ambil berat sangatlah berkenaan dengan kes wali Allah Ta'ala. Dia kata yang kita duk fokus ni boleh benda yang boleh jadi hukum syarak.
boleh jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Benda wali-wali Allah Ta'ala ke boleh gaib ke sebagainya, tak perlu nak tahu sangat. Sebab dia tak jadi nas, dia tak jadi nas syarak. Dia kata. Itu kesimpulannya lah. Ayat dia panjang tu. Baik. Maka menjawab ia, jikalau insaf oleh mereka itu, nescaya mentakwil oleh mereka itu akan yang jatuh daripada wali itu dengan yang terlebih aula, terlebih baik. Kerana bahawasanya ma'zur dengan ta'ifnya, kerana yang diuzurkan dengan lemahnya segala ahwal khadarat. Ahwal khadarat ni benda-benda di sudut orang kata pembahasan dari sudut wali lah, tarikat ke dan sebagainya, khadarat Allah Ta'ala. Bersalahan syarak, maka bahawasanya yang mempunyai makam yang teguh, dan terkadang dikata bermula syarak itu sayugianya melihara kan atas yang jatuh daripadanya barang yang sedapat-dapatnya, kerana bahawasanya ia diikut akan dia. Kerana syarak ni benda diikut. Contohnya nas-nas mutasyabihat Quran hadis kan, kenapa perlu nak bahas, dia kata. Sebab benda ni akan jadi panduan kepada umat Islam. Benda jadi panduan kepada umat Islam, mana satu nak pegang. Takut nanti kita menjisimkan Allah Ta'ala, takut nanti kita mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya nas-nas ini perlu kita pertelitikan. Tak perlu kita nak teliti tentang wali Allah boleh terbang ke udara apa sebagainya, tak perlu. Kata Masana. Itu kelebihan tertentulah Allah Ta'ala bagi kepada wali Allah Ta'ala. Dan tiada seperti demikian itu wali, maka bahawasanya tiada dipeliharakan atas kalamnya wali, kerana bahawasanya tiada diikut akan dia, maka memberi waham atas sia-sia akan dia. Jadi hanya beri waham sia-sia lah. Kalau kita nak bahas berkenaan wali-wali Allah Ta'ala ni, benda-benda sia-sia je, dia kata. Kalau nak bahas pun boleh, tapi tengoklah dalam bab, contoh kita mengajilah bab tasawuf. Kalau kita mengaji tasawuf, adalah pembahasan berkenaan wali Allah Ta'ala. Contohlah kalau kita mengaji kitab Hikam, kita mengaji Hikam kan, kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dia bahas berkenaan dengan wali. Wali ni macam mana? Adakah wali ni dia seorang yang maksum? Tidak kan? Kalau kita lihat dalam kitab Hikam, wali bukan seorang yang maksum. Dia pun ada silap salah juga, walaupun dia wali Allah. Dia pun ada kelemahan, kekurangannya, sebab dia bukan maksum. Yang maksum Nabi dan Rasul saja. Sebabnya wali Allah Ta'ala pun dia ada adab-adab dia. Pembahasan dalam kitab Hikam itu, siapa mengajar kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Tajuk sekarang ni, tajuk di bawah tajuk pasal yang ketiga, hak-hak rububiyah, hak-hak yang biasa diabaikan dalam bab rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So wali-wali Allah Ta'ala pun ada pembahasan dia. Orang dah sampai tingkatan wali pun ada dia punya adab dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dia sangka dia wali Allah maka tak perlu lagi adab dia dengan Allah. Dia pun ada adab dengan Allah. Apalagi kalau kita orang biasa. Kita orang biasa ni, orang awam ni, bukan tingkatan wali Allah pun ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada adab kita dalam masjid pun ada adab kita. Bila kita bersahabat pun ada adab. Bila kita berkawan dengan orang, bercakap orang pun ada adab. Sebi-sebi ada adab, tuan-tuan. Baik. Maka apabila memberi waham, ia disia-siakan akan dia. So kalau kita dah bahas tentang wali ni dalam konteks akidah ni macam sia-sia lah. Sebab dia tak jadi syarak. Dia tak jadi syarak. Yang disyarak tu Quran hadis tadilah. Ayat mutasyabihat tu yang jadikan panduan kepada kita. So kita kena bahas, oh ni ayat ni perlu takwil ke tak takwil. Kalau ulama salah, apa pandangan dia? Khalaf, apa pandangan dia berkenaan ayat mutasyabihat. Macam tadi kan, Allah Ta'ala menjadikan Adam di atas rupa Allah. Rupanya Allah. Apa maksud rupa tadi? Allah Ta'ala bertangan, apa maksud tangan? Allah Ta'ala berjari, dia apakah maksud jari itu? Benda tu yang perlu dibahaskan supaya orang jangan keliru lah.
orang yang keliru, jangan tersalah dia punya tafsiran pada ayat itu dan hadis itu. Kalau salah tafsiran kan, kita dah menjisimkan Allah, kita telah mentasbihkan, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. So akidah kita dah pesong lah, dah lari daripada landasan yang betul, kerana kita dah menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Masya Allah. Baik, dan hasil tariqah, jalan salaf dan khalaf itu iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita nak jadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, so kena ikutlah apakah pandangan ulama salaf dan khalaf. Salaf ini kira-kira sama ada 300 tahun ataupun 500 tahun selepas daripada wafat Rasulullah SAW. Dan selepas itu khalaf pula, golongan khalaf, ulama-ulama khalaf kan, yang berpaksikan kepada Imam Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Okay, kita dapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasa dalam kata dalam kutubah Jumaat kan, kan kita dikenaki berpegang dengan manhaj. Manhaj ni macam jalan lah, jalan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itulah dua orang pengasas dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud pengasas ni dia yang orang kata buat macam bersusun lah, berstruktur lah dia punya tu. Pada zaman Nabi bukan tak ada. Memang zaman Nabi pun ditekankan tentang bab akidah Ahlus Sunnah. Tapi bila dah Nabi dah wafat, dah semakin jauh daripada para sahabat kan, daripada ulama-ulama, jadi ulama susun lah supaya kita ni benda tu berstruktur lah. Jadi kita belajar step by step lah. Okey, pertama apa perlu kita belajar, kedua dan sebagainya. Boleh kita faham. Jadi ulama pun buat kitab kan, untuk kita belajar kan. Dan ulama pun karang banyak kitab lah berkenaan dengan bab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Baik, keduanya demikian lagi. Demikian lagi wajib kita tingkatkan pula bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat fi'il, beberapa sifat perbuatannya. Maka sifat fi'il perbuatan itu khilaf antara Abu Hasan Asy'ari dan antara Maturidi. Kan kita baru sebut tadi Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Maturidi kan. Wajib kita tingkatkan pula ada bagi umat Allah itu beberapa sifat af'al, sifat perbuatan Allah. Maka sifat fi'il ataupun perbuatan itu khilaf antara Abu Hasan Asy'ari dan juga antara Maturidi. Maka berkata Maturidi, ia sifat yang qadim, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia mengadakan ijad dan mentiadakan i'dam, yang lebih daripada kudrah. Dia lebih tinggi, lebih atas daripada kudrah. Mana sifat perbuatan ni, sifat af'al ni, dia kata dia atas sikit, atas sikit pada kudrah. Dia kata dia bukan kudrah, tapi atas sikit lah, atas sikit lah. Atas sikit pada kudrah lah. Itu dia kata, ini pandangan daripada Abu Mansur Maturidi. Dia kata, maka kata Maturidi, dia kata sifat perbuatan itu sifat yang qadim mana sedia, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan dia sifat tadi mengadakan dan mentiadakan ijad dan i'dam, mengadakan dengan mentiadakan sesuatu yang lebih atas kudrah. Mana dia atas sikit daripada kudrah. Apa mana kudrah? Mana kudrah ialah perkuasa kan. Satu sifat yang subuti, wujudi, subuti yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu mengadakan dan mentiadakan sesuatu, itu dikatakan sebagai kudrah. Kudrah kan, kudrah berkuasa. Dan takluk kudrah ini ialah mengadakan dan mentiadakan. Iradah pula takluknya tahsis menentukan. Menentukan, contohnya menentukan Ali ni, nak jadikan Ali. Nak jadikan Ali contohnya itu kudrah. Ali pula nak jadikan macam mana bentuk Ali. Kulit Ali tu warna apa? Putih ke hitam ke? Dia ni dibangsakan pada apa? Cina ke India ke sebagainya? Kan?
Dia ni nak jadikan dilahirkan di mana? Okey, di Malaysia. Di Malaysia tu kat mana? Kan? Malaysia akan besar. Okey, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu kat mana? Kat pantai. Okey, itu dikatakan tasis, menentukan. Dan besok kalau ahli dia besok kat mati pula, dia mati kat mana? Nampak? Tu dikatakan tasis, mana menentukan, ataupun iradah lah. Iradah mana menentukan. Bagi si ahli tadi, di mana dia lahir dan macam mana dia hidup, kan, bahagia ke, derita ke, celaka ke, kemudian nanti waktu dia mati pula macam mana. Dia mati di mana, kan? Mati accident ke, mati sakit jantung ke, mati macam tu aja ke, tiba-tiba mati, kan? Ataupun mati yang kata tengah tengok bola tengok bola tiba-tiba mati tuan. Ataupun mati dalam masjid tengah sembahyang, tiba-tiba innalillah, mati, malaikat maut sampai siapa nyawa dia, kan? Itu dikatakan sebagai iradah, tasis, menentukan. Baik, ulang semula. Wajib kita etikadkan pula ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat fi'il, sifat perbuatan. Maka sifat fi'il perbuatan itu khilaf antara Abu Hasan Asy'ari dan antara Maturidi. Maka kata Maturidi, ia sifat perbuatan tadi ialah satu sifat yang qadimah, sifat yang qadim, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan dia mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu yang lebih atas kudrah. Mana dia atas sikit daripada kudrah. Kudrah lah. Sifat perbuatan ni di atas sikit. Dia kata. Itu pandangan daripada Maturidi. Dan kata Abu Hasan Asy'ari pula, bermula sifat perbuatan itu baharu. Dia kata sifat perbuatan ni benda baharu, bukan qadim. Dia bukan qadim, dia kata. Sedangkan Maturidi kata sifat perbuatan ni ialah qadim. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari sifat perbuatan bukan qadim, baru, dia kata, benda baru. Hadis, kerana ia ibarat daripada ta'liq mana pergantungan kudrah dengan mumkinah. Ta'liq ataupun ta'alluq. Kita bahas dulu ni ta'alluq, kan? Ta'alluq kudrah dengan mumkinah, segala mungkin. Akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Dia ada ta'alluq, tapi ta'alluq tanjizi hadis. Mana dia ada kaitan dengan benda baru. Dia ada kaitan dengan benda baru. Dia ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis, ada ta'alluq qabdah, ta'alluq genggaman. Kalau kita belajar tentang ta'alluq, banyaklah dia punya pecah-pecahan ta'alluq tu. Jadi dia kata, Abu Hasan Asy'ari kata, sifat perbuatan ni benda hadis, benda baru, dia bukan benda qadim. Sebab apa? Kerana dia ada kena mengada dengan ta'alluq tanjizi hadis. Bila tak ada ta'alluq dengan tanjizi hadis, maknanya dia adalah benda baru, bukan benda qadim. Gitu. Maka setengah daripada sifat perbuatan itu, fi'il itu barang yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Usul Arba'in. Usul Arba'in, mana asal 40, Usul Arba'in. Dengan katanya, dan bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan akan sesuatu melainkan baharu. Dia kata. Imam Al-Ghazali menyokong pandangan daripada Abu Hasan Asy'ari, menyatakan bahawa sifat perbuatan ni benda baru. Dia kata dia bukan benda qadim. Alasan dia apa, tuan-tuan? Imam Ghazali sebut dalam kitab Usul Arba'in, dia kata bahawa Allah Ta'ala itu tiada menjadikan akan sesuatu melainkan benda baru. Allah Ta'ala tak jadi satu mesti benda baru, bukan benda qadim. Dia kata mesti baru. Jadi sifat perbuatan ni, sifatun af'al ni termasuk benda baru, bukan benda qadim. Dan dijadikan dengan kudrahnya Allah, dijadikan dengan kudrahnya Allah Ta'ala, dan dengan limpah adilnya Allah Ta'ala. Sifat adil Allah Ta'ala dijadikannya atas yang terlebih elok kejadian.
Allah Ta'ala sifat adil, menzahirkan sifat adil Allah Ta'ala tadi, dia jadikan suatu benda itu terlebih elok. Dan setiap orang biasanya Allah Ta'ala jadikan elok, cantik lawa. Walaupun ada individu tertentu OKU, cacat dan sebagainya, tapi rupa tetap cantik, kan? Rupa lawa, walaupun mungkin kaki kudung, tapi muka ada lawa. Muka cantik, nampak? Masing-masing ada hati perasaan. Ada hati perasaan, walaupun kadang tangan cacat, kudung, tapi masih ada hati perasaan. Sempurna lah tu, cantik lah tu. Cantik lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala dengan limpah adilnya dijadikannya atas yang terlebih elok kejadian, dan terlebih sempurnanya, dan terlebih adilnya, dan tidak dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil segala makhluk. Tak dapat dikiaskan adil Allah Ta'ala itu sama macam adil makhluk. Makhluk ada juga sifat adil, Allah Ta'ala ada sifat adil, tetapi jangan disamakan adil makhluk itu dengan adilnya Allah. Kata Musannif. Manusia ada sifat mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Jangan diserupakan sifat mendengar kita dengan mendengar Allah. Kan? Allah Ta'ala ada sifat, apa nama Allah Ta'ala banyak kan? Asy-Syakur, Al-Quddus, At-Tawwab. Manusia pun ada juga. Manusia yang memaafkan orang, mengampun orang, dosa orang kan? Macam raja mengampunkan dosa pesalah, kan? Ada masanya raja ataupun sultan mengampunkan dosa, memaafkan dosa orang yang bersalah. Maka sepatutnya kalau dia sebelum ni diputuskan dia hukuman mati, tiba-tiba raja kata ampunkan, tak apa, saya ampunkan. Nampak? Saya ampunkan, bolehlah keluar. Dia lepaskanlah, keluar pada penjara. Tapi kalau ikut pada keputusan Mahkamah Agung, dia mati. Sekian-sekian bulan dia akan dihukum gantung. Tapi dengan keadilan raja tadi, raja jadi pemurah, penyayang, maka raja pun memaafkan rakyat dia yang bersalah tadi. Walaupun raja itu pemaaf, sifat dia pemaaf tetap tidak akan sama dengan sifat pemaaf yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun raja itu kadang adil, dalam pemerintah dia adil, tetapi tidak akan sama dengan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Dan tiada dapat dikiaskan adil itu dengan adil segala makhluk, kerana adalah yang lainnya itu diterima daripadanya zalim pada memerintahkan dan menghukumkan, kerana adalah yang lain itu bukan ia milik yang mutlak. Bukan milik mutlak. Macam kita, macam raja lah. Raja ni kan, dia adil, dia ada harta. Biasa raja ada harta lah, aset banyak. Tapi walaupun dia aset dia banyak pun bukan milik hakiki kepada raja itu. Milik hakiki sebenarnya ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak boleh dicop sebagai zalim. Tapi raja kalau memerintah tak betul, orang kata dia zalim. Raja kalau memerintah tak betul, oh raja ni zalim. Tapi kalau Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala boleh tak kita katakan dia zalim? Tak boleh. Itu beza Allah Ta'ala dengan raja. Adil macam tidak. Walaupun raja tu adil dalam pemerintahannya, tidak akan sama dengan adil yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Dan tidak dapat dikiaskan adil itu dengan adil segala makhluk, kerana adalah yang lainnya itu diterima daripadanya zalim pada memerintahkan dan menghukumkan, kerana adalah yang lainnya itu bukan ia milik yang mutlak. Dan tiada tasawur pada Allah Ta'ala itu zalim sesekali. Allah Ta'ala tak boleh kita katakan zalim sama sekali, kerana sekaliannya yang diperintahkan itu milik ia yang mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni zalim, kerana hakikatnya dialah yang mencipta satu benda, dialah yang mewujudkan satu benda dan mengadamkan satu benda. Benda yang ada ke tak ada ke, kan, terpulang pada Allah. Tu tak boleh kita katakan Allah Ta'ala zalim. Tak boleh.
Tapi raja, walaupun ada masa raja tu adil, ada masa dia zalim, kan? Boleh kita kata labelkan kalau raja tu minta tak betul, kita boleh katakan dia zalim. Tapi Allah Ta'ala tak boleh kita katakan dia zalim. Jadi sebut kata masalahnya. Boleh tuan-tuan? Boleh. Sekejaplah, cukup sampai situ lah. Sampai situ panjang lagi tu. InsyaAllah akan datang kita sama lagi. Tanda situ lah. Wallahu alam. Ada soalan tak? Sebelum saya tutup. Ada kemuri? Macam berkorban. Itu untuk orang yang nak berkorban lah. Orang yang nak berkorban, jadi tak boleh lah potong kuku kan. Tak digalakkan potong. Untuk orang yang berkorban. Tapi yang tak berkorban tak ada masalah. Tak panjang potong lah gitu, kan? Itu. Dan korban ni, biasa daging korban ni dia bagi 3 kan. 3 bahagian untuk daging korban. 1 bahagian untuk fakir miskin, 1 bahagian untuk apa tadi? Orang yang berkorban. Dia ada 7 bahagian tu, orang berkorban tu ada 7 orang. Dan 1 bahagian lagi untuk saudara mara, sahabat handai, dan juga orang kaya pun boleh menerima. Kita tak boleh ambil contoh petugas korban, dia nak ambil upah dia, tu tak boleh. Dia bertukar, dia tukang lapah lah, dia tukang tu sebenarnya. Aku nak bahagian aku nak upah aku, tu tak boleh. Dia hanya boleh menerima daripada 1/3 itu sebagai hadiah daripada orang yang berkorban. Dan orang berkorban tu digalakkan ambillah sikit daging lah. Kalau dia rasa dia tak nak ambil daging tak apa, walaupun dia berkorban. Dia ada 7 orang kan, 7 orang yang berkorban, 7 bahagian lah, terus sekelembu. Kalau dia tak nak ambil daging tu tak ada masalah. Dia kata dia nak sedekah semua, lagi baik. Dan sebaik daging korban ni sebaiknya diberi sebagai daging mentah. Sebagai mentah. Mana ada 3 bahagian ni kan. Pertama fakir miskin, kemudian untuk orang berkorban, dan yang ketiga untuk sahabat handai, saudara mara, dan juga orang kaya boleh mendapat 1/3 daripada tadilah, bagi-bagilah gitu. Tapi kalau seandainya orang yang nak berkorban tadi mana tak nak bagi kepada orang kaya sebagai hadiah, tak ada masalah. Mana 2/3 dia nak bagi pada fakir miskin, boleh. Dia nak hazafkan 1 lah, dia ada 1 bahagian lagi kan. Mana dia nak azabkan 1, boleh. Mana 2/3 dia nak bagi fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk orang yang berkorban, yang 7 orang tu. Okey? Dan dia minta upah boleh tak boleh? Mana? Minta upah boleh, bayar tak boleh? Tak boleh. Dia tak boleh lah mengambil upah sebagai juru sembelih. Dia hanya menerima sebagai hadiah daripada orang yang berkorban. Kalau orang berkorban kata aku tak nak bagi, pulang kat dia tak nak bagi, jadi tak boleh lah paksa dia. Kau tak nak bagi aku dagingnya, siap kau kan. Pelasah kau kata tu jalan kan. Tak boleh lah, sebab dia hanya, dia tak boleh mengambil upah. Tu ada tu yang Jabatan Mufti punya kan, tengok balik yang 1/3 tu bahagian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Daging korban ni, daging saja pun ataupun di mana? Tulang ke, kaki ke, ekor ke? Semua lah. Semua tu lah dikira korban lah. Semua tu. Biasanya orang yang korban ni berhidung yang Ha. kepala bukan kaki, daging saja. Orang kaki sikit, ekor sikit, baru sikit. Tapi biasa orang ambil daging je. Biasa orang ambil daging je. Benda lain kadang tak ambil. Kepala pun kadang ada orang tak nak ambil. Ekor pun mungkin orang tertentu je nak ambil. Kaki pun kan,
Dia kalau nak kirakan korban tu semua bahagian benda tu satu tubuh binatang tu kira korban lah. Satu tubuh kan, kepala apa semua tu korban. Dia kira korban satu tubuh tu. Tapi biasa orang ambil daging aja, tulang tu aja, yang lain tu semua tinggal. Semua tinggal. Tapi kalau seandainya kita nak ambil, nak uruskan, lagi elok lah tuan-tuan uruskan. Ada orang dia nak kaki dia, ada orang dia nak ekor dia, ada orang dia nak kepala dia. Sebab kat kepala pun banyak juga daging dia. Kepala daging tak? Ada. Kat leher kepala tu, kat bahagian leher tu banyak daging lagi. Macam tu. Ada orang dia suka kat situ. Tak apa kepala kau ambil. Kat situ banyak daging dia, lebih sekilo rasanya. Kalau lembu tu besar, banyak daging kat leher tu kan. Tu kadang orang berebut nak ambil ke situ daging tu. Jadi jangan kita sangka kat kepala tak ada daging, ada. Kat kaki pun besuk kan. Lepas ada juga dalam tulang dia tu ada lagi daging. Daging sup je lah. Dalam tulang tu ada lagi daging dia. Jangan kita kata tak ada daging. Kat ekor pun ada lagi daging. Jangan kata kita tak ada daging. Jangan kita kata ekor tulang aja. Tak. Kat ekor pun ada lagi dagingnya. Kemudian kulit itu boleh lagi dibuat kan. Kulit lagi boleh dibeli. Boleh masak lagi kulit. Buah lagi kan. Mana seluruh tubuh binatang tu kira korban. Dikorbankan gitu. Tak galakkan. Tak digalakkan jual lah. Kita tak digalakkan jual. Tapi kalau dah dibagi tu terserah kalau tuan nak buat apa. Sebab dah bagi. Tapi tak digalakkan sebenarnya untuk jual. Digalakkan untuk kita masak sendirilah. Cuma orang yang berkorban digalakkan bagi mentah benda tu kepada asnaf-asnaf orang-orang penerima tu. Wallahu alam lah. Okey, tu yang dapat sejawab lah insya-Allah. Habis Habis. Ada soalan lagi? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'lum taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fata ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Okey.